لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni kalau nak tengok sampai habis boleh tengok sendirilah kat YouTube. Cari saja lagu Raihan Haji Menuju Allah. Jadi kenapa kita mulakan dengan lagu? Sebab tajuk hari ini, pelajaran pertama fiqh tahun 6 ada kaitan dengan haji. Jadi sebelum kita mulakan kelas, insya-Allah kita mulakan terlebih dahulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, jadi macam mana dekat kelas di sekolah kita mulakan kelas dengan bacaan doa, macam tu juga dengan kelas online. Kita mulakan dengan bacaan doa, belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, pelajar-pelajar tahun 6 sekalian, siapa yang ada buku teks boleh sediakan buku teks awak dan juga pensel dan juga buku tulis. Siapa yang masih belum ambil buku teks, tak mengapa. Kita hari ini kelas online, kita ada buku digital, buku PDF, boleh tengok dekat skrin sahaja. Okey, jom kita pergi ke muka surat yang pertama. Okay, pelajaran pertama haji dan umrah. Nampak kaitan dengan lagu tadi lah. Okay, pelajaran pertama haji dan umrah. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyebut pengertian haji dan umrah. Yang kedua menyebut dalil dan hukum haji dan umrah. Yang ketiga menyenarai syarat wajib
haji dan juga syarat wajib umrah. Sama-sama tu. Yang seterusnya dapat menyenarai rukun haji, wajib haji dan jenis haji. Yang seterusnya menyenaraikan hikmah haji dan umrah. Yang terakhir dapat menyebut lafaz niat haji dan umrah. Okey. So dekat bawah ni kita ada beberapa gambar lah. Gambar situasi semasa musim haji. Gambar pertama ada banyak khemah di mana jemaah haji menginap lah kan, bermalam. Nampak ada aircon tu. Aircon gitu, wallahu alam. Gambar yang kedua, gambar orang Islam sedang melaksanakan ibadat tawaf keliling Kaabah. Tawaf tu apa? Kejap lagi kita akan bincangkan. Gambar yang ketiga, gambar daripada atas Masjidil Haram. Okey. Kita pergi ke muka surat 2, haji dan umrah. Okay. So untuk hari ni saya harap sangat-sangat awak dapat ikut sama-sama pembacaan, sebab kita nak baca ulang-ulang kali sampai hafal. Okey. Terutama pengertian lah. Pengertian dia senang saja. Tak apa, kita baca dulu. Haji dan umrah. Pengertian haji dan umrah. Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Umrah pula, umrah ialah mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Jadi kalau awak perasan, pengertian haji dengan umrah ni dia hampir sama. 9% sama, bezanya waktu saja. Cuba kalau kita bandingkan, haji ialah, tengok bawah, umrah ialah, tengok atas balik, mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah. Bawah pun sama, mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah. Tengok yang haji balik, pada bulan haji. Kalau umrah, pada bila-bila masa. Tengok balik atas, dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu. Tengok balik bawah, untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu. Tengok balik atas, menurut syarat-syaratnya. Yang bawah pun sama, menurut syarat-syaratnya. Nampak? Pengertian dia sama saja. Jadi kalau awak hafal pengertian untuk haji, automatik awak boleh hafal pengertian untuk umrah, sebab awak tukarkan sikit saja pengertian haji tu dah jadi pengertian umrah. So sama-sama kita ulang beberapa kali pengertian ni supaya kita dapat ingat. Haji ialah, kita potong kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama, mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah. Yang kedua, pada bulan haji. Yang ketiga, dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu. Yang keempat, menurut syarat-syaratnya. Okay, kita potong kepada 4 bahagian. Semula, haji yang pertama, mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Semula, haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Sekali lagi, haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Last, haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Okay, so itu last lah kita baca sambil buka mata. So sekarang siapa yang ada buku depan mata tu boleh tutup mata. Yang skrin ni saya alih ke muka surat lain. Okay, sama-sama kita ulang. Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Boleh dapat?
Jadi untuk pengertian umrah, awak tukarkan sahaja yang nombor 2 tu pada bulan haji tu, tukar kepada pada bila-bila masa. Jadi umrah ialah mengunjungi Baitullahil Haram, Kaabah di Mekah, pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Settle. Awak hafal pengertian haji, automatik hafal pengertian umrah. Okey. Hukum, dalil dan hukum. Jadi dalam fiqah, setiap fiqah ni adalah tentang hukum lah kan, halal, haram, wajib dan sebagainya. Dan setiap hukum tu dia ada dalil. Dalil ni adalah bukti ataupun bukti perintah lah. Daripada mana datangnya perintah wajib, haram dan sebagainya itu. Dan untuk haji, antara dalilnya adalah daripada Al-Quran yang kita nampak dekat buku tu, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim, bermaksud dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Suratul Baqarah ayat 196. Jadi dalil dia pendek. Biasanya dalil yang pendek ni dia famous, selalu ditanya dalam peperiksaan. Jadi saya minta pelajar-pelajar tolong ingat, sebab dalil dia sangat pendek dan sangat mudah untuk dihafal. Okey, sama-sama kita akan baca dalil ni. Kita baca 10 kali. Okey. 1 2 minit. 1 2 mula, kita mulakan dengan a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. 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 Boleh? Tanpa tengok. 1 2 mula. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Okey, senang saja, dalilnya pendek sahaja, tak perlu hafal maksud lah. Okey, tak apa. Hukum haji dan umrah. Hukum mengerjakan haji dan umrah. Apa hukumnya? Hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang cukup syarat. Sekali lagi, apa hukum haji dan umrah? Hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang cukup syarat. Bermakna berbeza dengan solat. Kalau solat, kita wajib setiap hari. Setiap hari wajib solat 5 waktu. Tapi haji dengan umrah ni, dia wajib sekali sahaja seumur hidup. Jadi kalau awak dah buat sekali haji, dah buat umrah, settle dah awak punya wajib. Kalau awak buat lagi, dia dapat pahala, pahala yang bukan wajib lah, pahala sunat sebagainya. Okay? Cuma dekat hukum haji ni, dia ada lagi detail. Yang pertama, wajib sekali seumur hidup. Yang kedua, yang cukup syarat. Dia mesti ada syarat-syarat yang cukup, baru dia wajib ke atas seseorang tu, ke atas setiap orang Islam tersebut. Okey, apa syarat-syarat dia? Kita tengok dekat muka surat 3. Alright. Syarat wajib haji dan umrah. Yang pertama, Islam. Jadi nak beribadat dengan agama berkaitan dengan Islam, mestilah dia beragama Islam kan. Bila dah Islam, baru dia wajib. Yang kedua, baligh. Baligh ni apa? Awak dah tahun 6 pun kalau keliru lagi baligh tu apa? Tak tahulah. Okay, tak apa. Baligh tu adalah
Kalau lelaki dia sudah keluar air mani, kalau perempuan dia sudah keluar darah haid, ataupun balik dia kata cukup umur lah, bolehlah cukup umur. Yang ketiga, berakal. Berakal ni maksudnya orang yang tidak gila ataupun orang yang tidak pingsan, tidak koma. Jadi orang yang boleh berfikirlah, dia tahu mana baik mana buruk, tu orang yang berakal. Okey, maksudnya sekiranya seseorang tu dia Islam, kemudian dia dah pun balik, dia dah dewasa dan ditakdirkan dia menghidap penyakit gila apabila dia sudah dewasa. Jadi bila dia sudah menghidap penyakit gila, maka dia tidak lagi diwajibkan melaksanakan haji kerana dia tidak cukup syarat. Syarat keempat, merdehika. Merdehika ni apa? Merdeka lah, maksudnya bukan hamba. Kalau zaman permulaan Islam dulu, masih wujud lagi perhambaan, ada orang yang menjadi hamba kepada orang lain. Jadi banyak hukum-hukum dalam Islam, macam dia punya denda lah, dia punya denda-denda dalam Islam itu memerdekakan, membebaskan hamba-hamba. Jadi disebabkan itu sampai sekarang kita dah tak ada lagi dah sistem perhambaan, sebab kebanyakan perhambaan yang kalangan orang Arab Islam telah pun dibebaskan. Bukan saja orang Arab, bahkan pada satu ketika dahulu Islam pernah tersebar 2/3 dunia lah, sampai ke pelbagai negeri. Jadi semua negeri-negeri, negara-negara Islam yang mengamalkan hukum Islam, dia ada satu apa kita panggil denda, iaitu membebaskan hamba. Jadi bila membebaskan hamba, sampai semua hamba dah tak ada dah dekat dunia ni, maka semua orang tidak lagi hamba, semua orang dikira merdeka lah. Jadi setakat ni insya-Allah semua mampu mencapai syarat yang pertama Islam, mampu capai syarat yang kedua baligh, mampu capai syarat yang ketiga berakal insya-Allah, mampu mencapai syarat yang keempat merdeka. Cuma syarat yang kelima, berkemampuan. Yang ini bukan semua orang dapat capai. Berkemampuan ni maksudnya macam mana? Kita tengok yang dekat bawah, syarat-syarat berkemampuan. So berkemampuan macam mana? Kalau tengok syarat-syarat berkemampuan dalam kurungan istita'ah. Siapa ada pensel boleh tuliskan baris cara bacaan dia. Istita'ah. Istita'ah. Istita'ah ni maksudnya berkemampuan lah. Translate saja. Okey, apa ciri-ciri berkemampuan? Berkemampuan yang macam mana? Yang pertama, mempunyai perbelanjaan. Kita zoom sikit. Kesian kawan-kawan yang tak ada buku. Yang pertama, mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya selama mengerjakan haji dan umrah. Maksudnya dia ada duit yang cukup untuk dirinya. Dia ada duit nak belanja perjalanan, nak naik flight pergi dan balik ke Mekah. Dia ada wang belanja untuk survive dekat Mekah nanti. Nak menginap, nak bayar hotel ke, nak beli makanan ke dan sebagainya. Dia ada duit yang cukup untuk dirinya dan juga untuk tanggungan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Apa maksud orang-orang yang di bawah tanggungannya? Maksudnya contoh macam ibu bapa yang nak pergi haji. Jadi ibu bapa ada tak orang di bawah tanggungannya? Ada, iaitu anak-anaknya. Ataupun kalau ibu bapa yang menjaga nenek atau awak. Jadi nenek atau awak juga di bawah tanggungan ibu bapa awak lah yang menjaga nenek atau awak tersebut. Jadi bukan saja kena ada duit belanja untuk mereka yang pergi haji, tapi juga kena ada duit belanja yang cukup untuk anak-anaknya ataupun orang yang mereka tanggung, macam atuk nenek ke dan sebagainya. Okey, boleh dapat. Maksudnya kalau seseorang tu pergi haji dan umrah, contoh mak ayah awak pergi haji dan umrah, awak yang duduk kat Malaysia ni tidaklah sampai tak ada duit, sampai tak makan, sampai
Sampai macam itulah, sampai tak makan sebagainya. Maksudnya ada kemampuan, ada duit belanja untuk awak makan, untuk awak survive sampailah mak ayah awak balik semula ke Malaysia daripada haji dan umrah. Okey, itu kemampuan yang pertama, kemampuan dari segi kewangan, dari segi duit. Yang kedua, kemampuan dari segi macam mana? Sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan. Jadi mampu berjalan, mampu melakukan aktiviti yang sihat lah. Walaupun kalau awak tengoklah dekat TV ke kat mana, awak akan nampak ada orang melaksanakan ibadah haji tu naik kerusi roda. Oh, nyamuk, sorry. Dia naik kerusi roda. Jadi itu dia mampulah. Dia mampu sekadar mana yang dia boleh naik kerusi roda. Tapi ada setengah orang yang sakit, nak naik kerusi roda pun tak boleh. Dia cuma boleh terbaring saja, terlantar saja. Jadi bila tidak mampu, sihat, tidak ada kesihatan untuk berdiri untuk ataupun duduk dekat kerusi roda sekalipun, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi dia boleh melakukan badal haji, ganti haji, minta orang lain buatkan haji untuknya. Tapi itu awak tak belajar lagi, nanti sekolah menengah dia awak belajar. Okay. Yang ketiga, ada kenderaan yang sesuai. Jadi kalau orang Malaysia zaman dulu, dia pergi haji umrah naik kapal, kapal laut. Tapi zaman sekarang semuanya naik kapal terbang. So kenderaan yang sesuai. Tapi ada juga setengah orang yang buat kembara kan, dia nak pergi haji umrah, dia jelajah ke semua negara naik motor, konvoi. Ada yang naik basikal ada ke. Terpulang lah. Tapi yang penting kenderaan yang sesuai. Yang keempat, aman perjalanan pergi dan balik. Ini berkaitan dengan cerita zaman permulaan Islam dulu. Bila orang nak melakukan haji dan umrah, dalam perjalanan daripada tempat rumah dia nak pergi ke Mekah, dia diganggu oleh penyamun padang pasir dan sebagainya, menyebabkan harta mereka dirampas ke apa sebagainya. Jadi tidak aman dalam perjalanan. Jadi bila tidak aman dalam perjalanannya, dia sudah tidak lagi wajib. Sebabnya syarat kemampuan tu tidak ada. Okay? Dia punya perjalanan ni tidak aman. So tidak mampulah nak pergi haji. Jadi tidak wajib ke atas orang tersebut. Tapi bila kemudian dia sudah aman, laluan dia sudah aman, maka wajib ke atas orang tersebut untuk pergi haji. Tapi untuk zaman sekarang ni, insya-Allah perjalanannya aman berlaka, tidak ada masalah, insya-Allah. Kapal terbangnya semua baik-baik, insya-Allah. Okey. Jadi untuk orang Malaysia lah khususnya, cabaran dari segi kemampuan yang pertama adalah cabaran kewangan. Biasanya orang muda lah, orang-orang muda ni susah sikit lah nak mempunyai perbelanjaan yang cukup. Masalah kewangan terhadap orang muda. Yang kedua, sihat tubuh badan. Yang ini orang muda sihat kebanyakannya, alhamdulillah. Cumanya orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah berumur pula kurang dia punya kesihatan. Duit ada, tapi kesihatan pula kurang. Allahu Akbar. Untuk yang ketiga, kenderaan. Dengan yang keempat, yang ini insya-Allah semua buat masa ni tidak ada masalah lah. Kapal terbang, kenderaan yang bagus, aman perjalanan, semuanya dah dirancang, dah diatur dengan baik oleh agensi-agensi yang berkaitan. Okey, boleh? Itu yang dimaksudkan dengan syarat kemampuan. So kita tengok balik syarat wajib haji dan umrah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka, bukan hamba. Yang kelima, berkemampuan. Mampu macam mana? Mampu duit, mampu sihat, mampu ada kenderaan yang sesuai, dan juga mampu dari segi aman perjalanan. Okey, boleh? Okey. So kita tengok gambar kat bawah tu. Ni antara gambar situasi semasa ibadat haji. Okey, so untuk rukun haji ni kita masuk pada kelas yang akan datang lah. Okey. Macam tadi saya ada cerita tentang tawaf kan. Siapa yang dah tahu tawaf tu apa, bagus, alhamdulillah. Siapa yang belum tahu tawaf tu apa, kita ceritalah sikit. Jadi tawaf ni salah satu ibadat yang dilakukan semasa haji, dalam haji. Okey.
Tengok balik dekat pengertian tadi, dia kata apa? Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram, Kaabah di Mekah. Mengunjungi ni maksudnya menziarahi. Jadi awak ziarah, pergi tengok Kaabah. Adakah pergi saja tengok, ambil selfie gambar, dah bye-bye balik? Tak, bukan. Awak pergi sana dengan tujuan apa? Nak beribadat kepada Allah. So untuk haji, khusus awak pergi ke sana, pergi ke Kaabah tu pada bulan haji saja, iaitu pada bulan Zulhijjah, dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu. Apa antara ibadat tertentu dalam haji? Macam yang saya sebut, yang pertama adalah tawaf, dan juga ada satu ibadat yang dinamakan sa'i. So ini yang kita nak ceritakan. Tawaf ni adalah satu ibadat berjalan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Itu adalah ibadat tawaf. Okay. Dan kenapa kalau kita tengok dekat TV ke kat gambar tu, dia berpusing arah lawan jam? Sebab syarat. Tengok balik dekat pengertian tadi, dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Jadi setiap ibadat tu ada syarat-syarat ibadat. Macam mana nak lakukan ibadat ni, macam nak lakukan ibadat tu. Jadi antara syarat melakukan ibadat tawaf adalah dengan memastikan Kaabah berada di sebelah kiri seseorang tersebut. Jadi contohlah ni Kaabah, ni awak. Jadi Kaabah tu berada di sebelah kiri awak lah, sebab tu dia berpusing, berpusing lawan jam, memastikan Kaabah tu sentiasa berada di sebelah kiri. Itu salah satu kenapa kita nampak orang pusing arah lawan jam. Sebab itu syarat-syarat pelaksanaan ibadat tawaf. Boleh dapat? Dan lagi satu, ingat tak lagu yang mula-mula kita buka tadi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu adalah zikir ataupun dipanggil talbiyah, bacaan yang dibaca oleh jemaah yang melakukan ibadat tawaf tu. Jadi masa melakukan tawaf dekat sekeliling Kaabah, dibaca zikir tersebut, dibaca talbiyah tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Tu antara dia punya zikir semasa melakukan ibadat tawaf. Okey. Ibadat sa'i tu pula apa? Nak cerita sekarang ke? Bolehlah kita preview sikit. Nanti pada kelas yang akan datang, nanti kita akan bincangkan sebenarnya. Tengok sekejap, tengok sikit je, okey. Rukun haji yang pertama kita ada niat, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf di Baitullahil Haram. Tawaf kita dah cerita. Yang keempat ni sa'i. Sa'i tu apa dia? Sa'i ni adalah berulang alik antara Safa dan Marwah. Safa ni dengan Marwah ni nama bukit. Nama bukit. Jadi dia kena ulang alik antara bukit Safa dan bukit Marwah sebanyak 7 kali. Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa 2 kali. Ulang sampai cukup 7 kali, maka selesailah ibadat yang dinamakan sa'i. Okey. Tapi untuk lebih terperinci kita akan bincang pada kelas yang akan datang lah. Untuk malam ni saya nak awak fokus 3 perkara. Yang pertama pengertian yang kita dah sama-sama hafal tadi. Yang kedua hukum. Apa hukum haji dan umrah? Wajib sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang cukup syarat. Dan yang ketiga saya nak awak fokus tentang dia punya syarat wajib haji dan umrah. Sebab dia ada kaitan dengan hukum. Hukum tadi kata wajib sekali seumur hidup kalau cukup syarat. Jadi apa syaratnya? Mesti ingatlah syarat dia ada 5. Islam baligh, berakal, merdeka, berkemampuan. Islam baligh, berakal, merdeka, berkemampuan. Okey, ada 5. Islam baligh, berakal, merdeka, berkemampuan. Kemampuan pula awak kena faham kemampuan macam mana. Ini tak perlu ingat pun tak apa, janji awak faham. Mampu dari segi ada duit, mampu dari segi sihat,
mampu dari segi ada kenderaan, mampu dari segi aman perjalanan. Boleh? Okey, jadi sebagai tugasan tahun 6 kan, jangan kena rajin-rajin sikit. Tugasan untuk awak buat nota. Jadi ambil buku tulis awak. Siapa yang tak ada buku tulis lagi, ambil kertas. Dah ada buku tulis nanti salin balik. Salinlah. Kalau awak buat, dapat berlatih tulis banyak kali, nanti awak mudah ingat. Kalau tampal je, takut nanti awak lupa. Khawatir nanti awak lupa. Jadi lebih baik kalau awak salin semula lah siapa yang buat kat kertas. Okey, dekat buku tulis atau kertas awak, yang pertama tulislah hari apa kelasnya, hari Selasa. Tulis dekat tengah-tengah tu subjek fiqh. Tulis tarikh, berapa hari bulan, 26 hari bulan 1 2021. Right? Dan saya nak awak tulis 3 perkara itulah. Yang pertama, tuliskan pengertian haji dan pengertian umrah. Maksudnya ada 2 pengertian lah. Yang kedua, tuliskan hukum haji dan umrah. Yang ketiga, tuliskan syarat wajib haji dan umrah. Boleh? Tu saja, kita dah bincang banyak kali perkara ni. Okay. Siapa dah siap buat nota, boleh send dekat WhatsApp saya lah. Jadi saya harap awak dapat buatlah tugasan yang diberikan ni. Yelah, sebab kadang macam kecewa juga kan kita buat kelas online live Google Meet, ada pelajar yang mak ayahnya kerja kan, minta kita buat video sebab kesian tak dapat nak follow. Tapi bila kita buat video, pelajar-pelajar tak tengok pula. So terkilat lah kat situ. Kesian kami guru-guru. Bukan saya saja, banyak lagi guru-guru lain yang macam tu. Jadi saya sekadar kongsikan macam mana kami cuba sedaya upaya untuk sampaikan ilmu kepada awak. Awak pun kenalah cuba sedaya upaya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Belajar dengan adab, dengan sebagainya lah, dengan usaha. Okay, itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.